Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Petang. Petang kan? Petang. Oh, petang lah. Ini hari 19 bulan 4 2022. Nama siapa bang? Muhammad Rafi Muhammad Rafi dari mana-mana? daripada Semenyih, Selangor. Semenyih. Ni girlfriend. Ayah saya. Ha? Anak dia. Anak. Nama siapa dek? Adik Fadila. Ya? Syahira. Sira. Syahira. Syahira. Ni Ainul Maridiyah. Anu Maida. Ni girlfriend lah. Girlfriend lah. Nama siapa girlfriend? Nur Aziza binti Rashid. Nur Aziza. Apa masalah daripada Semenyih datang ke sini? Pukul apa tadi ambil nombor bang? Ambil nombor tadi pukul apa? 11.30, 11.40 gitu lah. Sekarang pukul apa bang? Pukul 2.25 lah. Kenapa nak sangat jumpa saya nak anak murid? Dengan Kan lambat tunggu saya. tak apa nak berkenalan lebih-lebih lagi. Berkenalan. Saya bukan perempuan. Kenalan. Rasa gembira lah sebab saya banyak tengok dalam YouTube. Berapa lama tengok YouTube saya? Saya rasa sesudahnya sebulan dah lah. Sebulan. Okey, apa yang kamu tertarik tentang YouTube saya tu? Tentang apa nama ni, cara perubatan yang Datuk buat untuk membantu tahu sekali babat sihir dan sebagainya. Itu menaikkan aura saya untuk berjumpa dengan Datuk. Okey. Apa masalah kamu? Saya ni kadang-kadang ni saya tak tahu, masalah saya sendiri saya tak tahu. Kadang-kadang ni baran, senang stres. Lepas tu buat kerja tak berapa perfect lah. Saya kerja sebagai kontraktor. Kontraktor lagi? Banyak betul kontraktor datang musim kontraktor Ramadan ni. Tapi iyalah bagi saya ni kadang-kadang kita ni rasa rezeki pun tak tahu lah, tapi diri saya untuk protect diri saya lah, untuk memperbaiki diri saya. Itu je. Kontraktor kelas apa bang? Kelas G2 je. Kecil G2 G2 tu sampai berapa hujat? sampai 500 je lah. 500,000. Itu je. Masih jalan lagi lah kontraktor. Masih tapi tak ada projek lah, itu lah. Tadi pun ada juga daripada Semenyih. Kontraktor juga. Apa corner dah nama dekat Semenyih tu ada? Kontraktor nama. Ramai sangat kot. Oh ramai? Tak ada office dia kat corner tu. Apa nama corner dia? Si Alias ke? Nama dia Henry Corner. Tak kena. Ada kata tu. Okey. Jadi nak perbaiki, nak buang apa yang panas baran, Ya, ada kalau ada saka buat saka, kalau ada saka ke sihir ke, ataupun dengan kata lain memperbaiki diri nak sedia yang terbaik. Betul. Okey, jadi girlfriend pula. Apa masalah girlfriend? Saya masalah saya. Saya rasa alhamdulillah saya tak ada masalah. Tak ada masalah. Cumanya masalah adalah masalah saya. Cuma masalah saya dengan Akak yang pandai dengan kepala kusut saya kak. Tak ada masalah tapi ada masalah. Nak saya masalah kan. Cuma masalah saya dengan anak perempuan saya ni lah. Kan sebab dia kadang-kadang kalau dia marah tu masya-Allah saya tak kena cakap lah. Bukan macam orang lah. Bukan macam orang lah. Kan? Marah sungguh ya Allah. Saya pun kan. Dia baran tahap level terkeluar pada badan lah kira. Betul. Ya Allah, itu saya tak Cuma dia tak perasan apa yang dia lakukan. Tanya dia baik-baik lah. Tapi kalau tanya bawah Allahu Akbar, memang menangis. Jadi kalau abang pernah tengok YouTube saya, kalau kak pernah tengok YouTube saya, apa saya pesan dulu? Yang baran, yang ego ni siapa? Saka lah dalam badan. Oh ya. Sekali lagi, apa masalah pada anak ni? Kuat sangat tengok telefon lah saya rasa. Bila tengok Kuat apa? tengok handphone. Main handphone? Main handphone. Kuat tengok handphone saya biasanya pergaduhan saya dengan dia ialah bila saya menegur. Jangan tengok main handphone, janganlah melampaui takut apa benda kan. Akan bergaduh lah kata macam tu lah. Lagi? Tu je lah rasanya. Okay. Adik sebagai anak kepada ibu dan ayah, ibu menegur untuk kebaikan. Betul? Tapi kamu sebagai anak tak boleh terima teguran ayah dan ibu. Betul tak? Jadi bila tegur, kamu akan mengamuk. Apa lebih-lebih lagi, ibu ataupun ayah ambil handphone kamu. Kamu pekik satu rumah. Betul? Orang boleh dengar lah pekikan awak tu. Kerana tak suka ibu ambil handphone awak. Lepas tu macam mak ibu kamu cakap tadi, kamu akan mengamuk seolah-olah kamu bukan orang. Tapi mungkin kamu tak sadar.
Nak sadar senang. Dia mengamuk, abang ambil YouTube, masukkan video. Kasi tengok playback. Nanti cakap ini bukan saya. Tapi bukan kamu siapa? Dalam diri dia yang mengamuk tu. Yang tadi dia panggil saka. Ini dia belum besar lagi. Semasa masih sekolah. Kalau dia dah dewasa cakap, dia dah kahwin, tengok perangai macam ni lah bapak dia. Sama lah. Cuma kamu sebagai bapak, dia anak, dia belum jadi betul lagi bang. Kalau dia jadi isteri nanti tengok suami dia pun takut dia. Pasal apa, bila marah dia boleh, laki pun dia boleh angkat, dia boleh hempuk nanti. Pasal apa, yang kekuatan dia bukan pada diri dia, tapi dalam diri dia. Ibu tegur main handphone. Sekolah form berapa? 1. Pernah tengok YouTube saya tak? Kena bukakan YouTube saya, kasi dia tengok gara-gara main handphone. Daripada skor A terus junam main handphone. Okay, belajar pandai ya. Bila main handphone, pelajaran awak akan merosot. Kalau ikutkan sistem main handphone, satu hari boleh main 2 jam sahaja. Pak Cik pun cakap betul. Okay, bukan main handphone berjam-jam. Contoh, ayah dengan ibu kasih kamu 4 jam saja. Macam mana nak jadualkan? Lepas breakfast main setengah jam, lepas lunch main setengah jam, lepas asar main setengah jam, maghrib lagi setengah jam. Situ je dah 2 jam. Campur dah 2 jam. Lepas tu nak tidur, kamu main sampai terpejam. Kamu tidur lah. Tapi pelajaran jangan abaikan. Tapi kamu tak boleh main kalau boleh 24 jam. Kalau boleh. Sebab tu racun yang paling bahaya inilah handphone. Sama juga, pernah tengok tak anak-anak jiran ke adik-adik kita, baby kan? Kasih handphone, tu senyap. Betul. Cuba rampas balik handphone dia, kasih balik. Tu jadi terbiak sampai ke besar. Tak ada handphone akan marah. Baby pun tu marah. Tahu tak? Zaman kita kecil-kecil, mana ada handphone tak? Marah-marah plepek ada pukul. Betul? Diam. Budak sekarang tak ada kau plepek ke apa pek pun nak handphone juga. Betul. Jadi dimanja oleh gadget. Yang boleh berubah diri kamu sendiri. Saya cerita ni, kisah ni terjadi dekat sini yang saya kata tadi dalam YouTube. Alhamdulillah saya jumpa, kebetulan saya pergi umrah naik MAS kan. Mak dia pramugari yang datang rawat ni jumpa saya kat situ. Saya pakai macam gini kan. Ustaz, apa khabar? Saya pun tak kecam dia dah. Pasal apa? Dia pakai tudung, pakai topeng ni kan. Kerja emas tu. Saya ustaz yang bawa anak saya main handphone tu, ingat tak? Ingat lagi. Ni saya lah maknya. Oh ya. Dah dalam tu dah pakai uniform MAS semua kan. Dia cerita lah, alhamdulillah ustaz, anak saya dah dengan cakap ustaz dah kurang main handphone. Alhamdulillah belajar pun dah. Dia kerja apa? Pasal apa, cita-cita dia nak jadi macam bapak dia, jadi pilot. Tapi anak main game. Bila dapat jadi 8 skor-skor tu jatuh. Pelajaran berosot kerana game. Tapi anak dia macam kamu lah, lebih kurang. Tapi badan besar lah, lelaki. 13 tahun. Tapi dia dengar kata lah, alhamdulillah. Bayangkan bapak pilot, mak pramugari, pramugara, pramugari kan. Mana dia kat rumah? Anak kat rumah. Seorang. Jadi dia dengar kata berubah, alhamdulillah. Ini duduk di rumah. Bapak, mak dari rumah tadi betul. Tapi tak nak dengar kata nama itu. Nak berubah, kamu yang berubah. Tak nak berubah, kamu yang tak nak berubah. Nak jadi jahat, kamu yang pilih jahat. Nak jadi baik, kamu yang pilih jadi baik. Saya risau bagi yang perangai dia memang agak garang sikit dengan Umi. Kalau saya dengan saya tu dia tak apa dia, tapi mata dia tu selalu Keling lah, keling mata keling tu lah. Siapa tahu saya perhati yang menggeling tu siapa? Dalam badan dia. Kalau tak tahu kena kesihir apa saya tak tahu lah kata saya pada situ. Lain daripada kebiasaan
kuat ke Ada. dalam salah Datuk, dia ni kat saya. okey Tapi kalau mak saya tak ada. dia ambil anak ni ada cek tak ke latar belakang Aku rasa tak ada. Datuk dia, bapa saudara dia saya pernah jumpa. Okey. Nenek dia apa saya masih jumpa lagi. Tak apa. okey pernah tak kita jumpa zaman-zaman kita kecil mak kita lahirkan kita ke sampai tangan dia ada gelang hitam benang-benang Zaman-zaman dulu je. okey kita itu adalah ini jaga budak Cacing lah, macam-macam lah ubat cacing je kan. betul Betul. benang tu boleh jaga budak ke Tak boleh. Tak boleh. tapi mesti ada benda dalam benang tu yang menjaga budak ni apa benda tu Jing kan. itulah jadi sebati dengan dia jadi saka yang ada dekat tangan yang ada dekat pinggang yang ada dekat leher ada pakai macam besi tembaga kan ada yang macam cerita Piramli tu kan yang apa nama tu apa budak tu yang apa belalang yang cerita Singapura dengan Todak tu yang rambut dia botak kan ada tangkal kat sini baju dia tu semua tangkal tangkal tu kan azimat lah konon-kononnya tu yang ada dalam diri dia lah kalau tengok dalam YouTube saya sebut saka berapa mahalnya RM50 gangguan ke apa benda dalam badan dia RM50 jadi RM300 untuk buat rawatan kalau setuju kita buatkan kalau tak setuju biarkan dah Kita buat hadiah. Jadi yang kamu pula Saya nasional, saya dengan Datuk. sama juga lah jadi kamu yang ni adalah saka Yang ni macam mana? Ada? Yang ni anak ni cuba cerita kat. Jangan cerita pun tak apa. adik apa nama tadi Syahira ini sebelum ni kita tahu masuk YouTube Okey dah. ikhlas Baiklah. okey adik kita Syahira Saya boleh kontrol saya time kurang saya Lost rasa mobil. tapi saya rasa daripada diri saya sendiri. Sebab saya rasa Rasalah pada diri sendiri. saya rasa Diri kamu siapa? Zul, kamu tak tahu dalam diri kamu siapa kan? tu je lah. Berapa tahun dah? 27. 27. Okay, jadi kamu rasa kamu tak ada apa-apa tapi dalam diri kamu rasa diri kamu itu tapi tak ada apa-apa. Yelah. Kita ya kamu marah nak pasal baran kan? Agak tapi kat luar saya tak rasa dia baran. Dengan anak bini je. Ha? Ke dengan orang-orang bersama. Kadang-kadang. Hmm. Kadang-kadang saya kes lah cerita. Dia lah memang dia terbaru pun ada saya marah. Saya tak boleh nak terima kalau kita janji macam tu perangai saya. Maksudnya saya tak suka ubah-ubah. Padahal pada hakikat kita ni ada bersakah lah yang kita gunakan sebab musabak dia, tapi kalau saya kata maksud saya selalu start dengan kata macam tu. 2 minggu lepas lah. Saya kata memang aku susah sangat. Ini saya jadi saya kata dengan klien saya lah. Saya biar saya kata itu betul saya, tapi tak sepatutnya saya begitulah pada klien saya khususnya kan macam tu. Saya dah kerja lagi lah. Saya tak kerja. Jadi itu saja. Dia anak dia bagi saya, dia mungkin dia tak betul cerita. Contoh baru ni pun saya rasa kecewa. Dia belajar tak habis. Belajar, lepas tu masa dia waktu ijazah, dia macam sesuai saya kerja. Bukan nak kerja asli dia, tidak. Bukan, jauh sama sekali. Nak ada keyakinan dia
kita ni berhadapan dengan kita ada ilmu sedikit macam Datuk hari ni kita buat khidmat. Waktu kita ada pelajaran kita beri khidmat kepada masyarakat khususnya agama untuk bangsa dan negara kita sendiri kan. Tapi satu saya sudah kerja bercampur dengan masyarakat, aktif dalam aktiviti apa nama NGO dan sebagainya, tapi dia tak yakin. Oh ni pun dia ambil master pun tak habis. Buat tidur je. Saya kata kenapa buat tidur? Saya kecewa lah sebab ayah ni. Sebab saya kata saya dulu tak dapat nak belajar. Tapi kalau anak saya nak belajar, bukan saya nak bekerja, bukan kata ada ilmu, bukan untuk cari duit, bukan. Untuk buat khidmat terbaik. Itu target saya lah. Tapi tak tercapai lah. Tak tercapai setakat ni, insyaAllah kita akan ikut. Ibarat kecewakan, hampakan. Ya, sebab saya ni saya tak dapat kan? belajar. Saya tak dapat nak belajar, sebab susah kan. Jadi kita ada anak, dua-dua anak yang terbaik lah. Macam tu je. Dua je lah anak. Dua je. Jadi adik, ni soalan cukup cemas pada ayah, pada kamu. Kamu pandai, kamu bijak, boleh belajar. Kenapa tak habiskan tamat pelajaran? Ini sekarang bertanya je. Kenapa tak minat? Bosan? Bukan tak minat. Sebab saya ada satu sifat yang saya rasa daripada dulu. Sebab itulah benda tu jangan jadi masalah pada diri saya. Yang mengganggu kamu? Bukan. Tu maksudnya sifat saya sendiri. Saya suka bertangguh kerja. Saya suka bertangguh kerja. Bertangguh. Disebabkan saya suka bertangguh tu, dalam apa saya buat, saya selalu bertangguh. Macam lagilah nak buat, nantilah, apa-apa je. Lepas tu kadang-kadang saya macam, kenapa aku jadi macam ni ya? Tapi saya rasa lebih benda tu sifat saya sendiri. Saya rasa lah. Lepas tu ada waktu, tapi sekarang ni saya dah hilang dah benda tu. Ada waktu dulu saya macam marah diri sendiri. Sampai saya benci saya benci diri sendiri. Sebab saya rasa saya buat semua benda semua tak jadi. Saya buat kerja tak jadi. Saya belajar tak jadi. Sebab semua tu bila saya tengok balik, sebab aku suka bertangguh, sebab tu lah tak jadi. Itulah. Itu yang saya rasa sedih. Itulah masalah saya. Sebab tu daripada situ saya rasa macam aku nak minta kerja pun rasa macam low confident. Minta kerja apa? Nak minta kerja pun rasa kurang diri lah. Kurang keyakinan. Kurang yakin diri, tak ada keyakinan diri lah. Rasa macam boleh ke tak nak present dekat dalam kelas pun macam apa ni, nak kerja lagi. Walaupun tu lah, lepas tu saya pun fikir balik. Lepas tu aku dah ambil berapa tahun ni belajar, apa guna lah macam tu lah. Lepas tu saya pun terus salahkan diri. Salahkan diri saya sendiri lah. Rasa saya macam, asal je aku jadi macam ni lah. Lepas tu jadi benci kat diri sendiri. Tapi bila saya dah okey balik, saya macam, oh tak boleh, kita kena ubah. Tapi bila kalau down balik, macam tu lah. Okay. Jadi siapa nak mulakan rawatan? Saya lah tu. Ya? Kita mana ni saka kan, dua saka. Tiga orang ada lah. Tiga je. Ni maknya tak ada. Tiga berapa? Tiga sepuluh ratus. Aku bajet kita tak ikut. Kena bagi tahu dulu kan. Kalau tak nak buang tak apa. Bukan kita marah pun, tak marah. Kalau nak buang pun tak apa, tak kisah. Kalau nak jalan kebaikan, kena buang lah. Itu saja. Jadi kamu sebagai ayah untuk keluarga, jumpa masyarakat luar pun dengan anak isteri pun tak stres lagi lah. Apa yang kamu ego-ego malam-malam kita buang lah semua. Okay, nanti Allah. Sekian tak ada. Nyorok mana? Boleh. Rumah dia dekat, mak dia pun ada saka ni. Dia sorok kat belakang. Okay. Nak buang sekali ke tidak? Saya ada juga. Rumah saya baru cakap, dia nyorok kat belakang. Bawa keluar. Buang je lah. Terpulang lah, terpulang. Tunggu kat luar, dia tak nak masuk pun ada. Yang ada, kamu tak nak masuk pun ada, duduk kat luar. Yang tak nak berubat pun ada. Dia macam-macam punya saka lah. Benda tak elok kita buang. Okay, zikir Allah. Niaga tak ada masalah bang
rasa apa bang? Rasa benda bergerak, berangin ke, lebar ke, semut ke, rasa apa badan, ringan. Kepala rasa apa? Ada apa-apa Rasa macam biasa. Ha? Macam biasa lah. Okay. Ini adik. Betul. Yang sedikit Allah. Bagi dok, ganggu peti ais. Nak tengok peti ais. Dia kata apa? Dia kata nak tengok peti ais, Datuk ada kau dok. Enggak larang, dua latin. Ha. Kenapa? Biasa. Ha? Biasa. Biasa. Ha. Ya. Ke depan dia. Allah okey. Manual tu apa masalah? Tak ada. Ni cakap apa? Nak cakap apa? Apa? Bisnes okey lah, tak masalah. Kurang senang juga. Ya? Kurang juga. Kurang macam mana? Tak ada projek lah. Tak tahu. Pejabat kat rumah ke kat luar? Rumah. Kalau boleh. Okey rezeki lah. Shit. Okay.
Lagi apa? Ada masalah apa lagi? Yang cakap ada masalah. Yang cakap je tak apa. Tak apa masalah. Kalau kat sekolah kan, kan kat asrama, tak ni. Tak. Bil air. Macam barang-barang mandi. Basah, tak bagi. Macam-macam lah. Jadi sabun tumpah, Hilang dulu. barang-barang hilang. Dan kalau dalam kelas tu pensel box saya hilang, tinggal pemadam dengan pembaris. Pensel box. Tinggal pemadam dengan pembaris je. Lepas tu yang stres tu, ingat nak balik nak rehat lah kat rumah. Macam tu lah. Tak boleh tak ada dalam asrama lah. Betul. Tapi mak dan ayah tak kasih. Tak, mak ayah bagi je. Bagi? Bagi je. Tapi saya pun memang nak asrama pun nak belajar kat mes tu. Okey. Masalah apa dia tadi? Dia stres barang-barang dia tu tak sama ya, hilang. Jangan bagi stres lah maksudnya. Okey. Tenang. Perkara ni di mana-mana asrama banyak terjadi. Okey, kerana ada student-student yang nakal, yang dajal-dajal ni. Ini termasuk pusat tahfiz sekalipun. Dan saya cerita ni bukan pusat tahfiz kan. Biasalah. Asrama biasa kan. Campur lah. Ya, separuh tapi. Tapi model. Ini saya cerita pengalaman anak saya. Oh, ya. Pusat tahfiz. Oh, besar tapi. Lelaki baju dia kena curi, soal dalam dia kena curi, semua dia kena bully. Sampai dia stres kerana dia tak nak belajar. Tapi dia tak nak cerita. Sampai kita ambil dia kan, seminggu sekali boleh ambil dia kan, kita bawa dia jalan-jalan. Dah besar dah sekarang. Tanya dia, ada masalah tak? Dia tak nak cerita. Dia tak nak cerita. Dengan ustaz dia tak cerita, dengan kita pun tak cerita. Sampai satu hari ni saya minta makanan dalam tin. Hari-hari habis. Sedangkan dia tak makan. Dia time dia tidur, budak-budak tahfiz ni makan. Yalah, faham. Jadi kita dapat situ, kita dapat tangkap. Mesti ada masalah. Bila mandi pun dia last. Dia tak sidi mandi dulu. Jadi saya rungkaikan benda ni, saya tanya ustaz dia, pergi selidik. Rupanya dia kena bully. Barang dia hilang, baju jubah dia hilang. Tak lama sama ni kan. Pun hilang. Jemur boleh hilang. Kan dalam pusat yang sama. Jadi kat situ saya dah baca dah. Jadi mesti ada perkara yang tak betul. Jadi lalas, saya pun malas nak gaduh-gaduh dengan diorang. Kat ustaz tu kena bagi saya. Enggak, saya nak ambil anak saya balik. Kita nak sampai anak saya jadi biol dalam ni. Kena bully. Macam ni lah, stres. Lama dia down, dia akan down, dia tak boleh belajar. Pasal apa dia fikirkan masalah. Sedangkan masalah ni bukan pada diri dia, masalah pada satu darjah dia ni lah. Dia kalau boleh nak balik rumah. Tapi kerana rumah tak ada orang, kalau duduk asrama betul, abang akak kerja betul, jadi rumah tak ada orang nak dengan siapa. Jadi dia kena. Jadi nasihat saya, kalau nak belikan barang-barang, jangan belikan barang mahal. Pensel kok tak canggih-canggih, kalau boleh pensel tu kat getah je. Kalau pensel tu kan dah senang, macam kita zaman dulu kan tak? Kita ikat getah je. Betul. Ni kena faham tak tahu getah pemadam. Kita getah pemadam bukan yang pakai raba-raba gitu kan, dulu pakai botok pensel kan. Sampai habis tipis tu. Pensel dah pendek, sambung lagi si panjang. Pakai getah tu kan. Masukkan berlubang. Orang semua sekarang hidup senang. Pasal apa? Bila kawan tengok, dia akan curi, dia akan ambil. Jadi kalau kita pakai getah, dia nak ambil apa? Dia tengok pun tak nak. Dia nak miskin ni, ambil lah. Apa biar orang kita miskin. Tapi kita tak ada masalah. Sebab kena curi lah, apa benda lah. Mak cakap, yang ada asrama apa pun, saya dengar curi pun kena curi. Macam mana? Saya pun tak faham, betul tak? Saya pun tak faham apa dia guna ni. Pakai corak getah je. Jadi adik kena sabar. Berapa tahun lagi dek belajar? 5. Lagi 5 tahun, 4 tahun. 4 tahun lagi. Jadi saya nak
kita banyak-banyak sekolah ni pun saya tak kenal siapa dia punya pengetua, siapa dia punya ham ke, dia punya warden dia. Kena jumpa, kena cerita lah. Bagus-bagusnya pertama, bila nak bercerita ni, mak ayah kena hadir. Bila dia cerita sendiri, diorang akan tak layan. Betul kan? Dia cakap tak apa, halalkan je kalau barang hilang. Halalkan. Habis, misal kata kamu curi pula diorang punya barang, dia bukan cakap halal, bukan pencuri dia bilang. Nampak? Ya betul. Tapi kalau orang lain semua halalkan. Ni biasa. Okay? Ni saya cerita pula, anak perempuan saya pula tinggal asrama dekat Debuk Cina. Okay? Apa anak saya buat, dia perhatikan je. Dia satu warden perempuan. Warden apa, asrama lelaki menghadap asrama perempuan. Ini apa yang anak saya cerita. Saya sampai setiap minggu kita pergi buat lawatan kan. Dia cerita lah. Warden ni asyik aim dia je jadi satu bahan. So buat apa semua, so dera dia lah buat ni. Sampai satu hari ni dia nampak ham ni, perempuan ni mandi berkemban. Yang apa, anak murid lelaki boleh nampak kan. Jadi bila dia tanya, kenapa kamu mandi berkemban gini, dia boleh marah anak saya. Ini bukan urusan kau. Boleh satu ham pusat tak apa, sekolah agama buat macam itu. Yang mandi jalan berkemban boleh. Jadi saya pun jumpa pengetua dia, saya kata senang je. Saya nak berhentikan anak saya sekolah, saya nak balik. Saya jumpa PIBG semua lah, saya cerita lah. Kenapa ada berat sebelah? Kenapa asyik tuduh anak saya macam-macam, yang lain tak ada apa-apa. Seolah-olah anak saya ni satu orang je dalam sekolah ni. Orang bully dia ke apa ke, semua cikgu tak layan lah. Senang berhentikan, saya cara senang berhentikan. Tak ada masalah, pergi sekolah biasa dah. Jadi tu sekolah apa namanya? Tak, maksud saya tadi lah, sekolah agama tadi, tapi tempat ni. Kalau cikgu pun dah tak buat secara adil, dia jadi apa? Halalkan. Nanti pak beli lagi. Halalkan. Mana pun boring tak kak? Kita pun fed up. Jadi apa cikgu ham tadi tak buat sesuatu? Ataupun kenapa warden tak buat sesuatu? Susah nak kawal. Tapi jadi warden jadi cikgu untuk apa situ? Betul. Kan dia dah buat sesuatu. Disiplinkan dia orang. Ataupun satu cara, belikan satu shampoo tadi, pakai ramai-ramai. Habis beli lagi satu. Betul. Jadi tak mengganggu pada murid lain, betul tak? Jadi yang saya nampak lah. Jadi habis beli lagi. Itu cikgu sekolah punya hal lah kena buat. Ataupun nak bawa satu kan. Okay, dia ni punya pakai dulu. Semua pakai. Dah habis yang murid ni punya pula pakai. Betul tak? Jadi habis semua beli lagi sama satu lagi. Ada hilang-hilang tak? Tak ada hilang. Jadi kita cek spot check dalam lokal dia. Kalau ada kasi dia makan shampoo tu. Siapa yang curi tu. Sumbat kan dia. Colgate kan sumbat Colgate dia makan. Itu pengajaran. Tapi kalau semua bawa 20 orang dalam dom tu contoh kan semua simpan ke bilik air. Lalu semua dia buang kosongkan, dia sengaja nak dengki macam kata lah kan. Kan membazir. Jadi saya nampak sistem tu pakai satu semua pakai. Ataupun melekat kat dinding macam shampoo tangan tu kan. Pakai shampoo gitu lah. Macam kat hotel kan. Shampoo hotel tu lah. Pakai shampoo hotel. Betul bang? Boleh kunci kan. Jadi tak boleh. Saya nampak tu lah sistem dia. Ataupun satu bilik air tu, satu bilik air semua ada kat dinding melekat. Tapi dia tak nak ubah. Nanti kos lah itulah. Malah saya fikir lah. Lepas tu ambil anak saya keluar lagi senang tak fikir. Tak ada masalah. Ingat kita masuk ke sana jadikan kebaikan anak kita kan tapi malahan jadi merosakkan kita sendiri jadi problem. Itu. Kak abang fikir sendirilah. Kita betul kita masukkan anak supaya dapat belajar, kita dapat cita-cita masa depan jadi yang berguna betul. Tapi kalau sekolah pun dah macam tu, dah macam PY juga tak boleh jaga. Jadi untuk apa? Patut dia dah jadi ham ke jadi warden dah berpuluh-puluh tahun ke puluh-puluh tahun. Dia mesti tahu sistem. Bukan setakat jaga perut tubuh gini je tengok orang yang arah ni. Tapi kau tak ada sistem. Kena sistem lah. Kita rumah tangga pun ada sistem tu. Dek, habis tidur, bangun, kemas, silam lagi, lipat selimut tu. Bantal rumah, tepuk-tepuk, susun balik. Betul. Tapi kalau ham
dia patut nampak masalah ni bertahun-tahun berulang. Patut dia kena kaji sesuatu, apa nak buat, apa nak lakukan. Ataupun senang pasang kamera. Saya kamera. Betul. Itu bukti yang paling kuat. Bukti. Ya. Pasal apa, perempuan-perempuan dengan kamera tak ada masalah, betul? Tengok lelaki tak boleh tengok. Pasang kamera lah, settle masalah. Daripada tangga naik, dom masing-masing dengan bilik air. Dah. Itu bukti paling kuat. Untuk solve masalah ni, kamera CCTV. Betul tak? Betul. Mak cakap, kalau cikgu cakap bajet tinggi, abang keluarkan duit. Saya sponsor kamera. Atau PIBG panggil mak bapak, okay, sponsor kamera pasang. Bukan mahal mana pun. Betul. Pasang kan. Tengok. Yang anak ni belikan satu hidden camera kecil ni. Ada dapat segi kecil. Kan? Jangan bagi tahu tu pokok kamera, tak banyak pokok bunga kan. Itu kamera. Time bawa tidur tu. Jadi orang nak nyanyi ke apa nampak kamera tu. Link dengan mak ayah ni phone. Bukti kat situ. Ni bukti anak saya ada kamera gini-gini. Cikgu nak marah apa? Oh, mana boleh. Jadi keselamatan. Lalu kalau anak saya kena cekik dalam tidur mati. Ada bukti. Sekarang kan canggih. Kamera kecil pun ada kan. Beli. Ada macam pen pun kan bukti boleh marah-marah ke apa. Atau bukti tak kamera tu ada maki-maki ke. Mak bapak kau gitu lagi dia maki ke. Tu video tu masuk ke Facebook, viral kan tengok. Rasa kan. Dia ada tahu, betul tak? Dia maki kita, cemur kita dalam bilik tu, dalam hem ke apa, dom kita. Ajar dia gitu je lah. Kalau cakap malu lawan lah, pergi makan bang. Kalau kamu buat maki saya tak malu, tak ada air muka. Biasa masukkan Facebook, YouTube, buat TikTok ke kan malu. Oh, baru kamu tahu rasa malu. Macam itulah saya rasa malu. Yang awak cemur saya depan lain. Baru kamu tahu setiap perbuatan ada balasan. Cuma tak sini ada kamera. Itu kamera. Ni awak masuk semua saya ada 16 kamera kat sini. Oh, banyaknya. Okey. Tapi apa dia? Kalau orang yang nak maki-maki, awak maki-maki saya ada kamera, saya boleh rakam balik, saya boleh keluarkan aja dekat YouTube. Ya betul. Siapa salah? Saya ke awak? Yang melakukan. Betul. Jadi nak cakap tidak, nak nafikan itu bukti kat kamera. Ini semua ada suara tau, bukan kosong dalam sana boleh dengar. Kat rumah saya boleh dengar kita bercakap ni. Semua kat luar semua ada. Ini saya bagi tahu netizen. Datang sini jangan buat tak senonoh. Cuma bilik air saya tak pasang kamera. Betul lah. Pasal apa? Buang pad ke bilik air perempuan dah cakap banyak kali dalam YouTube jangan buang pad gini-gini. Ada juga Tak apa ada kat luar, pergilah buang. Campak kat tepi tu. Tapi kita ni apa? Tukang cuci kamu, tukang pungut sampah kamu. Sebab tu kerana tu orang sihir kamu memang padan muka. Pasal apa? Terbiat tak betul. Attitude, civic kita tak ada. Cuma dia ada saka lah tu kan. Lepas ni bila dia dalam keadaan marah, itu kesan-kesan yang lama InsyaAllah. Cuba tengok mama. Pakai apa? Ibu mama. Umi. Cuba tengok Umi. Ada perasaan marah tak? Tak ada. Perasaan sayang tak? Sayang. Okey, jadi bila kamu belajar agama, kamu belajar dalam Islam bila kita marah, kita berkawan dengan Syaitan. Istighfar. Istighfar itu je lawan Allah. Astagfirullahaladzim. Syaitan ni sentiasa menghasut dan menggoda. Jadi kamu perempuan dah. Betul. Okey, kamu faham apa yang ibu ayah buat untuk kamu untuk kebaikan masa depan kamu. Itu saja yang buat ayah minta. Contoh dalam rumah tangga, ayah ibu tak boleh campur dah. Suami dah. Dah ada suami yang sebab tu bila suami pula kena solat istikharah. Minta petunjuk. Sama ada suami ni bakal suami yang soleh, yang tak kaki pukul bantai, tidak kaki mabuk, tidak pemalas, tidak kaki judi, tidak kaki enjoy, lagi apa? Tidak menagih dadah. Semua kena Itu pentingnya ada. Ini banyak terjadi, betul? Ya betul. Yang ada dah kahwin, sayang kerja abang duduk rumah, kemas rumah saja. Kok kerja? Ada bang? Banyak tak kak? Banyak. Jadi sebagai perempuan, satu hari nanti kamu dewasa, kena buat.
Jangan tangkap muat dia. Oh, dia sayang saya buat ya, dia sayang saya gini. Semua palsu. Okey. Dia tak betul. Di sana minta dapat buang pangan dia sekali tu. Nah, dah buat lah semua, dah buang. Dia dah masuk tadi semangat semua. Semangat baru kan. Nah, semangat baru semua. InsyaAllah. Kita tengok ayah. Rasa benci ke marah ke? Okey. Ingat, bila pasal marah, apa-apa sama, istighfar. Pasal apa? Umur dah berapa sekarang, bang? 59. Okey. Bila benda ni dah lama, kita kadang-kadang terikut-ikut, terbawa-bawa. Pasal apa? Dah jadi kelaziman kan. Jadi kena istighfar lah. Jadi ubahlah sifat. Jadi redakan kita punya keadaan balik. Jangan lawankan apa yang pernah terjadi. Ataupun orang dihantui time kecil. Contoh ni contoh time zaman kecil kita asyik kena pukul. Kita besar, kita pasti pukul anak kita. Pasal apa? Aku dulu kena pukul, aku pukul anak aku balik. Kan salah cara itu kan. Jadi kita kena buang hantui itu. Apa yang kita kena, itu sebagai mak ayah kita dulu cara dia tak salah kan. Dia kan kita sebagai anak ikut. Tak baik kan. Macam aku kena bantai, macam itulah aku bantai kau balik. Macam salah dendam. Tak boleh lah. Jadi dia bagi terbawa-bawa. Jadi kena istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lama-lama insya-Allah reda lah. Jangan terikut-ikut, jangan terbawa-bawa. Macam rezeki saya dah buka balik, saya dah buka. Tadi saya satu abang orang daripada Ipoh. Abang projek kecil bang, projek dia besar, juta-juta bang. Bukan bohong, dia hantar saya drawing tu tadi. Abang kalau kontraktor bikin print plan ke apa-apa kan, pakai kertas ni tak bang? Berapa kan kertas ni? Mesti pakai A4 biasa kan? A3 biasa kan? Nah ni, dia pakai print pakai apa? Kertas terbaik kan, colour ni bagi saya. Nampak? Banyak ni, bukan satu line. Ada 5 ke apa dalam 4 ke 5. Daripada Ipoh datang sini jumpa saya. Pasal apa? Dia macam abang lah, projek dia tak ada gini-gini, saya buatkan. Orang hutang dia pun dah bayar. Bini dia punya bisnes pun hutang bayar. Dah nampak lah kesan dia. Projek dia pun dah okey. Dulu dia masuk office, rasa panas. Macam abang lah, masuk je baran dia. Tengok orang pekerja semua macam nak marah je. Sekarang dia datang pagi. Sebelum pukul 10 nak balik, dah ada appointment. Dia bilang, alhamdulillah bang, tok dah lega. Saya masuk office pun sejuk, tak ada rasa gitu gini. Alhamdulillah. Dia pun pasal orang bayar hutang dah bayar. Alhamdulillah, tak payah suruh. Orang tu bayar sendiri. Kita dah buka lah pintu rezeki dia balik. Alhamdulillah. Macam abang juga, insyaAllah. Okay, apa nak pesan netizen-netizen dulu? Ada lagi? Belum lagi dia. Lagi dah. Apa dia? Dia menjaga sebenarnya. Niaga apa dia? Kedai makan sekarang ni. Kedai makan. Dekat mana dia? Yang mikrofon ni. Abang duduk mana bang? Semuanya? Abang ayah lah. Sekali. Okey. Niaga kedai apa? Kedai makan dekat kawasan rumah. Pasar rumah. Dia apa masalah kedai makan tu? Saya nampak okey je semuanya. Dia Maju lah orang rezeki. Kau ada sambutan tak? sambutan dia sebelum ni adalah, tapi sekarang ni sebab apa? Covid. Bukan sebab Covid, sebab kita buka pun dah lepas PKP. Okey. Jadi Cuma slow time lah. time tu slow tu sebabnya kurang pekerja. Lepas tu tukang masak pun mula-mula dapat yang okey, pandai masak ni. Lepas tu bila dah tukar-tukar ni, kurang sikit lah. Okey. Sakit dia. Kalau saya suruhkan bisnes online awak nak? Bisnes online. Dia juga. Tak payah masak-masak, tak habis basi buang, simpan rosak. Online contoh. Jual herba. Ini produk saya sendiri, jago Adam. Salah satu lah. Ini nano. Ini original, ini gaharu. Okey, cuba. Oh. Itu gaharu, nano gaharu. Buat online, nano gaharu. Untuk perempuan kan pakai turun dari pagi ke malam yang kerja office kan. Spray kat kepala. Abang tak percaya, saya spray yang pakai tudung sampai ke malam masak bau kepala dia. Sampai besok dia tak cuci kepala sempu pun masih bau wangi lagi. Okey, orang yang pakai nano gaharu ni kepala dia wangi, bau gaharu. Kedua, yang perempuan kan pakai anak tudung, kan. Berkepam tak bau, dia tak ada bau hapak, dia tak ada gata-gata, dia momoh semua tak ada. Tentu pagi kita pakai, balik malam buka, suruh anak bau ke suruh bau gaharu lagi tak? Bau dia tak hilang.
Yang kita mandi tu hilang kan. Besok spray lagi kerja. Masalah kata-kata berkepam ni bau kan. Okey, lagi satu spray dekat sejadah tempat kita sujud. Bila kita sujud wangi tak? Okey, jangan pakai wangi macam habis. Pakai tu sikit-sikit je spray. Lepas tu yang biasa ni original. Okey, lagi satu kalau ada bela kucing contoh kan kan perempuan suka bela kucing perlu wangi-wangi kan. Cium kucing. Spray kat barat bulu dia tu jangan banyak. Set sikit je. Tu bila kita peluk sampai ke besok wangi kucing tu. Ni original ni tak ada bau. Saya spray orang ada. Ni tak ada bau ni. Ni original. Okey, contoh kucing ataupun kita ada luka. Spray nano ni kat mata boleh, terangkan mata, spray tempat luka-luka, kat kucing ke, semua kita pun boleh resdom ke, spray. Hilang. Ya, dia original. Yang boleh spray kat mata, mata terang. Nak try kat mata dia? Kat kaki mata kan? Ada pakai kotak lain? Tak ada? Cari. Ya, spray kat mata. Buka mata. Dia tak pedih. Klik. Jangan lalap. Klik. Okey, sebelum klik mata, tutup. Dalam setengah minit, 1 minit, ni tutup mata. Okey, tutup. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, buka mata. Okey, cuba tengok. Terang sikit. Terang sikit. Okey. Terang sikit. Nampak tak? Baru sikit je, baru 10 saat. Okey, abang pula. Dek. Try. Klik. Kau ni air. Nampak? Tak ada mata. Okey, klik. Ni tutup dalam 10, ambil 10 lah. Jadi contoh bila jadi ejen, modalnya hanya RM500. Okey, kita akan campur lah herba ni dengan nano ni, kita campur. Buat online kita bagi 50%. 50%. Walaupun dengan RM500 modal, bila habis order lagi RM500. Kita lagi order RM500. 50%. Okey, contoh yang ada tadi serbuk RM70. Kita bagi awak RM35. Okey, nano RM30, kita bagi awak RM15. Boleh Tak payah masak, tak basi. Tak payah pekerja, awak sendiri kerja. Saya ajak saya bisnes. Akak kerja okey, ni kita tak kerja lah, masak-masaknya. Contohlah dah malas. Modal tu terbuang berapa ribu habis? Banyak kan? Okey. Ini RM500, awak simpan stok kat rumah. Lagi satu cara, pergi kat pejabat pos, sign kontrak dengan diorang supaya kamu tak payah pergi post office. Nak order barang hantar kan? Pukul 4 je telefon, nanti ada barang nak pick up. Di post office ni orang akan datang ambil. Tak payah keluar rumah. Ya, nanti buat kontrak dia lah. Betul. Ada deposit dia lah. Pasal berapa dia punya kontrak online je. Dia masuk Shopee. Banyak tu Ini sebagai peluang berniaga. Cara online. Duduk rumah je. Mahal dekat. Beralih tukar kereta ni kan. Orang cakap, kau duduk rumah ni tukar kereta macam-macam. Orang tahu bisnes apa? Online. Saya satu hamba Allah tinggal Sungai Petani. Anak dia 4. Sebab ni berdua anak dia kecil-kecil. Semua ada saka. Bini tak kerja, tapi ada 2 kedai runcit. Satu kedai runcit dia kena 4 pokok kelapa. Ribut untuk dia jalan makan angin ni. Lepas Terengganu ni kalau Sungai Petani ni dia merayap tentang rawatan. Dia jadi ejen saya. Herba saya ni jenggot dam dia jual 1 minggu 40 botol. Masuk Shopee. Pasal apa bila masuk YouTube ni kan kita selalu kenakan orang kan. Nak beli kat mana? Beli kat Shopee pun boleh. Okey lah, dapat 312 ni juga tu okey lah. Mana jadi? Yang ada orang ribu kan modal kan. Ini dia mengata je. Pasal apa? Saya nak tolong. Saya bukan Allah. Faham. Jadi kalau nak ikutkan, siapa untung banyak bang? Pengedar ke saya? Pengedar. Pasal apa? Kamu tak ada modal. Saya ada modal botol, stiker, sudu, serbuk. Kamu hanya pasarkan saja. Jadi pandangan saya, yang bisnes saya tanpa kamu, tanpa saya, tanpa kamu. Orang putih panggil win-win situation.
Tapi saya base on volume lah. Banyak. Ya lah, betul lah. Berapa contoh lah saya untung satu botol RM10 ke RM20. Tapi ramai yang tolong jual kan. Lagi banyak. Lagi banyak, lagi bagus. Tidik kan. Ini bukan sistem multi level. Ini panggil trading. Lagi banyak awak jual, rezeki awak. Ni kalau nak tahu khasiat dia, pergi kat Facebook saya. Huruf besar Tabib Adam M. Isa. Itu Facebook saya, nanti ada gambar produk ni 4 botol. Okey. Pergi ke video, scroll ke atas, tengok testimoni. Belajarlah, tengok apa kelebihan dia. Ni awak IT mesti pandai kan Lepas tu bila awak jadi ejen, copy tu video, link kat dia orang. Tak dia tengok sendiri. Apa-apa penyakit insya-Allah. Salam. Faham? Faham? Tak payah tukang masak, tak payah nak sebut tukang masak berhenti ke pening kepala ini. Tak payah masak tak habis, basi simpan tu. Ini tak payah tukang masak. Dah ready stock jual je. Okey. Sebab jadi kekal. Pertama, tak payah sewa tempat. Kedua, tak payah bekerja. Tak payah sok-sok PF. Awak masuk sok-sok PF sendiri. Dah ada modal kan, masuk sendiri lah. Awak sendiri bos. Ayah awak businessman dia tahulah apa nak buat. Tak payah pejabat, kat rumah je. Apa nak office, kerja bazir. Betul, yang penting handphone tu ada kredit. Tu je. Orang masak kan, balas balik dah. Call. Mana senang? Online. RM500 je. Dekat. Bila. Dah. Betul. Okey. Saya sakit sikit dia kata. Tengok pakai tadi. Bagus. Okey. Tahu tadi. Okay, satu nak tanya tentang apa ni, saya nak sebenarnya saya nak jumpa dia kan. Saya minat nak belajar je. Nak belajar. Alhamdulillah. Rasa macam panas lah belajar ni. Kalau mana ataupun layak ke saya ni. Okey. Nak belajar kan? Tengok nama penuh. Yang sama ni lah, nama penuh, alamat penuh, nombor telefon. Lepas tu saiz baju, saiz songkok. Okey. Cakap je apa? Apa dia? Ada dia kata. Mana? Kalau tengok zaman belajar boleh buat sama je gini. Boleh deh. Banyak. Saiz baju. Sebaju M. Sakit dah? Kau dengar? Dah tak sakit dah? Asal kau senang? Pinggang, sikit pinggang. Cakap apa lah. Kau dengar? Sakit tak? Alhamdulillah. Saiz baju M. Ya, M. Saya sokok dulu. Saya sokok berapa? Saya berapa? Tak ingat akak. 21. 22 lah. Nombor 2. Susah ke senang ilmu dia bang? Ha? Susah ke senang? Susah jika ada ilmu kan, senang jika ada ilmu lah. Betul kan? Betul kan? Tapi saya nak kena guru dan belajar. Saya minat belajar. Nampak macam mana? Bagus lah. Macam mana?
Kak, anak tu betul tak? 3. Bawa masuk dalam lah. Mana dia tengah main? Saya pandang dia tadi. Takut dia keluar kan. Dia pintu kan situ kan. Dia yang jaga. Okey. Okey, sebelum ni apa perlu? Ada salah satu cara yang baru dari untuk mendidik anak-anak, dan saya rasa senang kerana Datuk Lee bukan sekadar satu perubatan tetapi ada satu didikan. Alhamdulillah. Yang menyembuhkan sebab bang? Allah. Ya. Jadi nak apa? Cakap dia apa itu? Dia adik pula. Kakak dulu. Cakap apa? Pandai bercakap. Pidato pandai. Kan sini gagap. Terima kasih kepada Datuk sebab apa tu yalah tolong kami dengan rawatan, dengan nasihat yang diberi. Moga-moga benda tu yang memberi manfaat kepada kita lah. Okey. Itu je lah. Apa yang menyembuhkan Allah ya. Apa nak untuk beri. Okey, lepas tu kamu akan contoh. Ada lewat lah. Lepas tu yang jual kawasan semuanya mesti ada. Sama. Itulah pasaran kamu. Itu yang dekat. Jadi mereka kan ada anak yang berjauhan. Jadi boleh hantar anak saya ni order kan. Hantar pos. Pos tadi cakap, jadi tak payah keluar rumah. Duduk rumah je. Saya pun kerja buat pos. Jadi saya ada pick up pukul 4. Yang datang ambil. Kat rumah je. Kemas rumah tak? Kita orang ayah ibu tak kemas. Mak kerja kan. Adik duduk asrama awak seorang kan. Buat. Janganlah merungak pula. Adik saya je kena buat. Adik sendiri. Tapi dia belajar kecil lagi macam mana? Ini saya kasi awak satu panduan pengalaman untuk menjadi seorang usahawan. Tanya je awak, kalau orang yang produk berapa bang kalau orang jadi ejen? Dapat 30 je lah. 30%. Berapa ribu dia kena keluar bang? 500 dia payah lah. 500 dia payah. Ada tapi susah sikit lah. Tapi tak dapat 5% tu. Saya tak dapat. Saya buat 5% pasal apa? Pertama saya nak bantu masyarakat sama-sama bina buat rezeki. Macam tadi, tanpa kamu, tanpa saya, tanpa kamu. Rezeki diagi-agikan berfaham kita seorang. Itu cara saya buat. Yang itu kan lebih, kamu lagi lebih, tak ada modal. Modal kamu 500, saya ada botol, bahan serbuk, nak transport, hantar, beli mesin, kita gini, banyak kerja. Kamu dah siap, jual je. Tak ada basi, tak ada pekerja tak datang. Awak sini pekerja, saya sini bos. Dah. Kalau awak pergi holiday ke, handphone kan, itulah bisnes online. Kita okey, saya dalam holiday, 3-4 hari ni saya duduk. Kalau awak pergi seorang holiday, siapa ada suruh urus sekarang. Packing je dalam plastik tu kan, siap plastik semua kan. Masuk dalam plastik, boleh roket. Okey? Okey adik, dekat apa adik? Okey, tadi sakit kepala tadi. Terima kasih Ustaz sebab bagi berbagi Ustaz, sebab bagi nasihat. Terima kasih saya. Sama-sama. Nasihat, panduan dia bagi, guna pakai. Jangan lawan mak ayah. Apa hukum dia? Terima kasih. Jadi
Bila kita datang ke pasal amarah, syaitan dah mengasut lagi, istighfar. Betul. Ataupun ambil wuduk, solat tahajud, solat doa, solat apalah. Rendakan, minta pada Allah supaya jadikan kamu anak yang solehah, yang boleh berjasa kepada mak, ayah dan juga kakak, termasuk diri sendiri. Nak jadi anak solehah yang berjaya dunia dan akhirat. Jangan minta dunia, minta akhirat. Lalu minta dunia nombor 2. Ya, insya-Allah Allah makbulkan. Mohon pada Allah supaya tempat dom kamu tu, tempat kamu belajar, cikgu ke, ustazah ke, ataupun dengan warden tadi buka minda supaya dia dapat ilmu, buat sistem yang baru yang memudahkan, tak menyusahkan semua anak murid dalam sekolah tu. Kalau tak tahu, cuba kamu kasih idea. Kalau cakap tak boleh, bertulis. Bagi pada, kan ada budaya kotak apa panggil tu? Suggestion tu apa bahasa Melayu? Cadangan. Masukkan. Jangan lupa setiap bulan masukkan. Untuk mengelakkan, ceritalah kan, jadi penghilangan semua anak murid. Kenapa tak jadikan satu, pakai semua. Ataupun dia pakai bilik, saya tak tahu lah bilik mandi perempuan macam mana kan. Ada ke dia blok gitu ke, open gitu ke, bilik mandi Pelajar lah. Dia ada sekat-sekat ke, ataupun open gitu. Lepas tu kat sebelah pun kampung orang sini dekat. Tak masuk bab bilik Bilik mandi tu ada sekat-sekat lah ke tidak? mandi ramai ke satu-satu. Satu. Jadi macam cakap tadi, macam hotel kan, ambil gambar dalam Google ada kan, ambil gambar, print kat situ. Kan sabun yang kita tekan-tekan tu kan, shampoo, tekan situ, dia tak hilang, dia semua boleh pakai. Jadi bila yang shampoo kamu mak bayar beli tadi, tukar-tukar lah. Dah habis refill betul. Jadi kamu nak beli, jangan beli yang botol lagi, beli yang refill paket dia, tuang di dalam tu. Dia semua boleh pakai, tak ada hilang. Betul tak? Sebab kadang mereka gitu. Benda tu bukan mahal mana pun. Shampoo sebelah, shampoo badan sebelah, dah. Ubat gigi bukan sendiri, dah. Bagi tahu dengan cikgu ke, warden ke, ubat gigi, ataupun sekarang pun ada ubat gigi yang pakai picit pun. Betul. Dia bukan buat bros gigi je. Takkan bros gigi pun nak tahu situ. Atau beli yang kecil daripada besar, pakai sendiri. Sebab kamu balik tiap bulan kan? 2 bulan sekali. Jadi contohlah beli yang kecil tu, jangan beli besar kak. Beli yang kecil tu habis beli lagi dah. Comel hotel. Yang bawa pun kecil je kan. Dah. Ni bawa besar-besar. Dah. Senang. Benda ni kita boleh adjust ataupun dalam peribahasa kita yang buat dia. Okey? Kakak, nak cakap apa? Nak cakap apa? Pegang. Tadi sakit pinggang ke? Apa? Saya rasa okeylah, alhamdulillah. Dan saya berdoa agar keluarga saya bahagia sehingga ke akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda netizen di luar sana. Setiap penyakit ada penawar, malaikat mati, usaha ikhlas bersabar, yakin wa tawakal. Rezeki Allah yang bagi, diagih-agihkan, bukan hak kita sendiri, ya. Selamat menyambut Ramadan, selamat berpuasa nanti dan selamat hari raya. Jika kita tak sempat nanti berjumpa, ya, pusat rawatan saya akan tutup pada 2 hari bulan hingga 9 hari bulan 5. Ya, jadi pusat rawatan tutup 2 hari bulan 5 hingga 9 hari bulan 5. Sampaikan kepada netizen lain ataupun sahabat anda lain, saudara lain, ya, kita akan tutup, jangan datang ya. Saya pun tak ada rumah, saya balik kampung. Tak nak bilang kampung, ada orang ada booking lah saya balik kampung, tak nak bilang. Okey. Jangan lupa zikir di mana dalam hati bukan di mulut. Di mulut tu jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, kuatkan jasad. Orang yang main sihir pakai roh bukan pakai jasad. Bila roh sakit, jasad turut sakit. Ya, jangan lupa sekarang Al-Fatihah kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Jangan lupa selawat dan salam besar. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.